أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح قلوبنا يا الله فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya memilih kita untuk berada dalam majlis ini pada malam ini untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari kita dapat beramal dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berada pada muka surat yang ke-10, yang mana sebelum ini kita menerangkan dan membahaskan berkenaan dengan hadis sumber hukum Islam, yang mana di akhir tajuk ini membahaskan berkenaan dengan ijtihad, seperti mana Sayyidina Muaz bin Jabal ketika nak dihantar ke negeri Yaman oleh baginda Nabi SAW, Nabi tanya, bima tahkum? Kata Muaz bin Jabal, qala bi kitabillah. Bagaimana kamu nak berhukum? Kita tajuk ilmu ni. Ilmu masalah hadis. Jadi yang mana sebelum ini sebagai satu refresh kembali ilmu yang kita pelajari, Sayyidina Muaz bin Jabal dia kata, aku akan berhukum menggunakan kitab Allah. Nabi kata lagi, sekiranya tidak ada dalam kitab Allah, tengok dalam sunnah Nabi. Sekiranya tidak ada, maka kata Muaz bin Jabal, aku akan berijtihad dengan pandangan aku dan aku tidak melampaui batas. InsyaAllah pada malam ini kita membahaskan berkenaan dengan ilmu mustalah hadis. Kalau yang terjemahan Jawi muka surat 10, terjemahan Bumi muka surat 13. Okay, baik. Yang pertama sekali berkenaan dengan pengertian hadis. Kata musannif rahimahullah taala, mustalah hadis ialah satu ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Orang yang mula menyusunnya ialah Qadhi Abu Mahmud Harmazi, iaitu seorang ulama yang besar pada ketika itu. Beliaulah yang menyusun ilmu mustalah hadis. Hadis menurut bahasa ialah yang pertama yang baharu, kedua perkhabaran, ketiga yang dekat atau yang belum lama. Itu makna hadis dari sudut bahasa. Baik, apa yang kita nak bincangkan pada malam ini iaitu makna hadis dari sudut istilah. Menurut istilah ahlul hadis pula ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatannya dan segala keadaannya. Masuk ke dalam pengertian keadaannya segala yang diriwayatkan dalam buku sejarah, seperti hal keputraannya, Maulidur Rasul, tempatnya dan segala yang bertalian dengannya, yang bersangkut paut dengan berkenaan dengan Maulidur Rasul. Itu pengertian hadis dari sudut makna hadis yang disusun oleh ahli hadis. Yang mana biasa kita baca iaitu ma sadara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
apa-apa yang disandarkan ke atas baginda Nabi SAW min qaulin, daripada perkataannya, au fi'lin, ataupun perbuatan Nabi, au takririn, ataupun pengakuan Nabi, ataupun sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin, sifat baginda Nabi iaitu dari sudut akhlaknya, fizikal dan sebagainya. Itu maksud hadis dari sudut istilah. Ini yang kita nak pakai, bukan kita nak pakai dari sudut bahasa. Kerana apa-apa perbahasan dalam agama mesti ada makna dari sudut bahasa dan sudut istilah. Seumpama solat sendiri dia ada makna dari sudut bahasa. As-salatu hiya ad-du'a. Maksud bahasa, dari sudut bahasa, solat itu bermaksud doa, permohonan. Maksud dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, solat dia bukan setakat doa, dia ada aqwalun wa af'alun, dia ada perkataan-perkataan yang perlu kita baca. Dia ada lafaz Allahu Akbar, itu perkataan. Dia kena baca surah Al-Fatihah, itu juga perkataan. Bila kata perkataan, dia kena bertutur dengan lidah. Sekurang-kurangnya kita dengar sendiri bacaan kita. Wa af'alun, dia ada perbuatan. Dia ada qiyam, dia ada rukuk, dia ada i'tidal, dia ada sujud dan sebagainya. Wa muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Itu cara dia. Itu maksud sembahyang. Bukan kata takbir tak jadi. Tak jadi. Dia kena, bila kata takbir tu nama, jadi dia kena lafaz Allahu Akbar, barulah jadi sembahyang tu. Selagi mana dia tak sebut Allahu Akbar, tidak masuk lagi, ataupun tidak dikira sebagai sembahyang. Begitu juga wa muftatamatun bitaslim, dia tu sembahyang itu diakhiri dengan salam. Dia kena bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ya rukun yang pertama kita sebut. Lafaz salam itu menjadi rukun. Paling ke kanan ke kiri adalah sunat, sunat hay'ah. Itu kita kena faham. Bisyaratil makhsusah, dan dia ada syarat-syarat tertentu. Itu yang dimaksudkan dengan solat. Jadi apa-apa perbahasan dalam ilmu agama, mesti ulama akan bawakan kepada kita maksud dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Ala kulli hal, apa yang kita nak pakai, apa yang kita nak guna adalah dari sudut istilah, bukan dari sudut bahasa. Jadi ulama bawakan dari sudut bahasa dan istilah supaya kita boleh membezakan antara dari sudut bahasa dan sudut istilah. Itu sahaja. Barulah kita tidak sesat dalam bahasa. Kadang-kadang tu orang tu dia sesat dalam bahasa. Seumpama anti hadis, dia tolak hadis. Dia kata aqimus solat. Solat tu. Adapun orang yang mengamalkan ilmu batin, tasawuf yang salah, tasawuf yang sesat, iaitu mereka apabila sampai satu tahap, satu maqam, jadi mereka tak perlu sembahyang macam kita, tak perlu rokok, tak perlu sujud, tak perlu itu dan ini. Mereka hanya sembahyang menggunakan niat. Kerana apa? Kerana dia sesat dalam bahasa. Dia kata solat itu doa. Kita doa pun solat. Itu maksudnya. Itu akan menyesatkan mereka. Jadi apabila ulama sebut kedua-dua ini, kita boleh memahami bahawasanya apa yang ulama maksudkan, iaitu dari sudut istilah. Baik, kita pergi lagi. Pengertian ini samalah dengan pengertian sunnah menurut istilah golongan ahli hadis. Sama, hadis ataupun sunnah maksudnya sama dari sudut maksud istilah bagi golongan ataupun pandangan ahli hadis. Tetapi pengertian ini berlainan dengan pengertian ahli usul. Dan sebab-sebab perlainannya ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan yang mereka tinjau. Jadi sudut maksud hadis ini berbeza dari sudut ahli hadis pandang, dari sudut ahli fiqh pandang, dari sudut ahli usulul fiqh pandang. Ini beza. Kerana apa? Kerana bezanya pandangan mereka terhadap hadis baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita akan jumpa. Dan begitu juga kita akan jumpa sekejap lagi dari sudut istilah hadis, ahlul hadis. Sanad pun termasuk dari sebahagian daripada ilmu hadis. Sanad termasuk dalam golongan ataupun istilah ilmu hadis.
Jadi bagi ahli usul, mereka memandang disebut lagi iaitu ulama hadis membahaskan peribadi Rasul sebagai seorang yang dijadikan ikutan bagi umatnya. Kerana ini mereka pindahkan dan mereka terangkan segala yang bersangkutan dengan Rasul, baik mengenai riwayat perjalanannya, mengenai budi pekertinya, keutamaannya, keistimewaannya, tutur katanya, perbuatannya, sama ada yang dapat mewujudkan hukum ataupun tidak. Semua itu dipandang oleh ahli hadis sebagai maksud istilah. Dari sudut keutamaan baginda Nabi, Syama'il Muhammadiyah pun dikatakan sebagai hadis, ataupun tutur katanya, ataupun perbuatannya, keutamaannya, kepribadian, akhlak baginda, semua itu dipandang dari sudut istilah ahli hadis. Ahlu ataupun ulama usul membahaskan Rasul sebagai seorang pengatur undang-undang yang meletakkan dan menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid sesudahnya. Jadi pandangan ahlu usul dari makna hadis, iaitu mereka memandangkan Nabi Muhammad ini sebagai pengatur, penyusun undang-undang dan meletakkan ataupun menciptakan dasar-dasar ijtihad. Itu pandangan dari sudut ahli usul, iaitu usulul fiqh. Dan menerangkan kepada manusia perlembagaan hidup ataupun dusturul hayat. Maka mereka pun memerhatikan segala tutur kata Rasul, perbuatan-perbuatannya dan takrir pengakuan-pengakuan Nabi, iaitu pengakuannya yang bersangkutan dengan perkara penetapan hukum. Semua itu dipandang oleh ahli usulul fiqh untuk menentukan sesuatu hukum. Cara beza pandang sahaja. Sementara itu ulama fiqh membahaskan peribadi Rasul sebagai seorang yang seluruh perbuatannya atau perkataannya atau menunjukkan kepada sesuatu hukum syarak. Jadi ulama fiqh pula dia memandangkan peribadi Rasulullah, perbuatan Rasulullah ataupun perkataan menunjukkan kepada sesuatu hukum syarak. Maka mereka membahaskan hukum-hukum yang mengenai para mukallaf dan perbuatan mereka dari segi hukum wajib, haram, harus, makruh ataupun sunat. Jadi ulama fiqh ini mereka memandangkan Nabi SAW adalah sebagai penentu hukum, sama ada wajib ataupun haram ataupun sunat ataupun makruh ataupun harus. Jadi 5 hukum taklifi ini menjadi sumber kepada ulama fiqh, kerana mereka memandangkan peribadi Rasulullah SAW. Baik, ini sebagai mukadimah, intro. Pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui sama ada terpuji ataupun tidak. Juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltum. Rawahu Muslim. Yang bermaksud, sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah ataupun perjalanan-perjalanan orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki lubang dhab itu sejenis binatang biawak pasir lah yang berada di negara Arab. Nescaya kamu masukinya juga. Itu sunnah. Sunnah ni ikutan kita ikut orang sebelumnya, iaitu ulama sebelum kita. Ulama sebelum kita mengikut ulama sebelum dia, tok guru dia. Tok guru dia ikut tabi'in ikut sahabat ikut Nabi SAW. Itu masuk sunnah. Yang kedua hujahnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Riwayat Muslim dan Bukhari. Barang siapa menjalani suatu sunnah, barang siapa yang mengikuti suatu sunnah yang baik, dia buat satu sunnah yang baik,
maka baginya pahala sunnah itu dan pahala yang mengerjakan dengannya sehingga hari kiamat. Iaitu mereka yang membuat satu sunnah. Jadi orang lain ikut juga sunnah yang dia buat itu, sunnah yang baik. Maka mereka itu ataupun orang itu akan dapat pahala saham dia sampai ke hari kiamat. Dan barang siapa mengadakan sesuatu sunnah ataupun perjalanan yang jahat, yang buruk, maka atasnya dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan dengannya sehingga hari kiamat. Begitu juga sekiranya mereka ataupun orang yang melakukan sesuatu perjalanan ataupun sunnah yang tidak baik, yang buruk, dan ada pula orang yang ikut jejak langkah dia, maka dia dapat dosa dia yang dia buat, dan dia juga dapat dosa orang yang mengikuti jejak langkah dia sampai ke hari kiamat. Jadi jelaslah bahawa menurut hadis tersebut, perkataan sunnah ini diartikan dengan perjalanan sama ada baik ataupun jahat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa. Baik, muka surat 12. Sunnah menurut istilah ahlul hadis ialah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW, baik yang merupakan perkataan, perbuatan maupun yang merupakan takrir, pengajaran, sifat kelakuan, sejarah hidup, sama ada yang demikian itu berlaku sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kebanyakan ahli hadis menetapkan bahawa pengertian yang demikian sama dengan pengertian hadis. Maka maksudnya jumhur ulama hadis memberi maksud bahawasanya sunnah itu sama maksud dengan makna hadis dari sudut istilah. Baik, kata musannif lagi, sunnah menurut pengertian dan istilah al-usul pula ialah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW, sama ada perkataannya dan perbuatannya maupun takrirnya yang bersangkutan dengan hukum, itu masuk dari sudut istilah al-usul. Inilah pengertian yang dimaksudkan oleh sabdanya ini, yaitu hujjah. Laqad taraktu fikum amrayn dan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulih. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, tidak akan kamu sesat selama mana kamu berpegang teguh dengan keduanya. Apa dia? Yang pertama yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Contoh sunnah ataupun hadis perkataan tadi, hujjah bagi ahli usul mengatakan segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi ataupun segala takrir baginda Nabi SAW itu menjurus ke arah hukum hakam. Contoh sunnah ataupun hadis perkataan yaitu innamal a'malu binniyat. Kita akan jumpa pada hadis yang pertama insya-Allah, yaitu hadis riwayat Bukhari, Muslim dan sekalian ulama hadis. Hanya segala amal itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat, hanya saja segala perbuatan itu mestilah berserta dengan niat. Inilah hujah bagi kita ulama fiqh menentukan segala amal ibadah mesti kena ada niat. Baik sembahyang kena ada niat. Kalau sembahyang akan takbir tapi tidak ada niat, baca Fatihah sedap sekali, macam Sa'id Al-Ghamidi, macam Sudais, tapi tak lupa niat. Lupa niat. Maka tidak sah sembahyang itu. Begitu juga puasa. Puasa dia bagus, jaga tak makan minum, tidak berjimat dengan isteri pada siang hari, jaga mata, jaga mulut, jaga segala anggota dia, tapi tidak niat. Tidak niat. Maka segala puasa dia tidak diterima, tidak sah di sisi syarak. Ini menunjukkan bahawasanya hadis ini menjadi hujah kepada sekalian amal ibadah itu mesti kena berserta dengan niat. Ini sebagai contoh. Yang kedua, contoh sunnah hadis perbuatan. Sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Itu jelas kepada kita hujah bahawasanya sembahyang 5 waktu ataupun sembahyang sunat mesti ada
dalil dia perbuatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita boleh buat. Tak boleh kita sengaja buat. Nabi buat sembahyang maghrib 3 rakaat, tiba-tiba kita rasa nak hebat daripada Nabi, nak lebih pahala, kita buat sembahyang maghrib ni 4 rakaat ataupun 5 rakaat. Tidak boleh. Itu yang dinamakan dengan bid'ah yang sesat. Kerana apa? Kerana tu dengan bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dibawa di sini contoh hadis ataupun sunnah berkenaan dengan takrib, pengakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredaannya. Takrir ni dia bukan daripada perkataan Nabi ataupun bukan daripada perbuatan Nabi. Takrir pengakuan iaitu daripada perbuatan sahabat. Bila mana sahabat-sahabat buat, Nabi tengok ataupun berita itu sampai ke telinga Nabi, Nabi tidak canggah, Nabi tidak kata ni sesat, ni tak boleh buat macam ni. Nabi senyap. Bermakna itu Nabi telah mengakui perbuatan tersebut. InsyaAllah ada contoh sepan. Yang kedua, menerangkan kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula. Maka Nabi tidak larang, bahkan Nabi menerangkan kebagusan. Bagus buat gitu. Bagus buat gitu. So, bagus satu cerita apabila Nabi SAW ketika sembahyang, Nabi kata Sami Allahu liman hamidah. Maka seorang sahabat ni jawab, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Dia sebut, dia panjangkan, dia doakan lebih pada Nabi ajar. Biasa kita tahu Sami Allahu liman hamidah, imam kata, kita kena jawab Rabbana lakal hamd. Betul tak? Ni sahabat ni dia tambah pula, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Dia doa lebih. Nabi tak ajar. Tiba-tiba bila mana Nabi SAW bagi salam, Nabi paling ke belakang, Nabi tanya, siapa dia? Man huwa takallam? Siapa dia yang kata gitu tadi? Sahabat tak jawab. Sahabat takut. Nabi tanya lagi kali kedua, sahabat tak jawab lagi. Nabi tanya kali ketiga, sahabat tak jawab lagi. Kenapa? Kerana sahabat ni takut perbuatannya ni salah. Maka ketika itulah Nabi SAW kata kepada sekalian sahabat, ketika mana hamba Allah itu jawab begitu, aku tengok malaikat berduyun-duyun mendoakan kepada orang yang menyebutnya. Barulah ana ya Rasulullah. Barulah aku ya Rasulullah. Gitulah. Itu adalah hadis dari sudut takrib. Nabi tak larang, bahkan Nabi tunjuk kebagusan. Contoh yang pertama ialah sebagaimana Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan sembahyang asar di Bani Quraidah dengan sabdanya, la yusalli ahadukum illa fi Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari. Itu ceritanya Nabi menghantar satu kumpulan sahabat untuk pergi menyerang Bani Quraidah. Kerana apa? Kerana Bani Quraidah ni Yahudi. Bani Quraidah ni adalah Yahudi. Yang mana Yahudi ini melanggar MOU. Dia langgar agreement dengan Nabi. Dia langgar bai'ah dengan Nabi. Maka Nabi menghantar sekumpulan sahabat untuk menyerang Bani Quraidah. Lalu baginda bersabda, la yusalli ahadukum illa fi Bani Quraidah. Iaitu jangan seseorang kamu sembahyang melainkan apabila kamu sampai ke tempat tersebut, iaitu di Quraidah, di Bani Quraidah. Maka sebahagian sahabat memahamkan perkataan ini menurut hakikat larangannya, lalu mereka takhirkan sembahyang asar itu sampai selepas waktu maghrib. Segolongan sahabat memahami bahawasanya maksud Nabi itu secara zahir. Nabi sebut jangan kamu sembahyang sehingga apabila kamu sampai di Bani Quraidah. Itu sebahagian sahabat. Dan ada sebahagian sahabat yang lain yang tidak memahamkan demikian. Mereka memahamkan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi iaitu bercepat-cepat pergi ke Bani Quraidah. Kerana itu mereka mengerjakan sembahyang asar pada waktunya sebelum tiba ke Bani Quraidah.
Jadi sebahagian sahabat berpecah. Sebahagian teruskan perjalanan, sebahagian sembahyang asal di pertengahan perjalanan. Kalau kita kat di RNR, nak pergi ke Kuantan, singgah di Temeluk. Jadi sebahagian sahabat teruskan perjalanan mengikut maksud hakikat hadis tersebut, dan sebahagian sahabat lain memahami bahawasanya bukan itu yang Nabi maksud. Nabi maksud suruh percepatkan perjalanan, suruh lajukan kenderaan, itu maksud dia. Maka sebahagiannya sembahyang di pertengahan jalan. Kedua-dua perbuatan sahabat yang berlainan oleh berlainan ijtihad. Kerana apa? Kerana berlainan ijtihad dalam memahami nas hadis baginda Nabi SAW. Sampai kepada Nabi beritanya kepada Nabi, dan Nabi tinggal berdiam diri, tidak membantah apa-apa. Bila mana Nabi dengar cerita ni, Nabi senyap saja. Nabi tidak kata na'am, Nabi tidak kata la. Jadi itu menunjukkan Nabi akui perbuatan sahabat tersebut. Jadi inilah dalil kepada kita bahawasanya rupa-rupanya masalah ijtihad, masalah khilaf telah wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah ada lagi. Sahabat tu boleh lagi faham nas secara berlainan. Jadi tak peliklah masalah khilaf ni tak selesai sampai hari ini, dan memangnya masalah khilaf ini tidak akan selesai sampai ke hari kiamat. Baik, yang kedua, contoh yang kedua sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Khalid Al-Walid pernah makan bak, iaitu binatang biawak pasir. Kemudian dikemukakan oleh orang-orang kepada Nabi. Nabi sendiri enggan memakannya. Maka Nabi bersabda, maka bertanya sebahagian sahabat, "Au yuhramu akluhu ya Rasulullah?" Adakah diharamkan makannya ya Rasulullah? Adakah dak ini diharamkan ya Rasulullah? La, faqala. Nabi kata la, walakinnahu laisa fi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Iaitu cuma binatang ini tidak ada di negeriku, di negeri kaumku, iaitu di Madinah. Kerana itu maka aku dapati tidak gemar kepadanya. Maka oleh kerana dhab ini tidak ada di Madinah, dhab ini berada di padang pasir, maka Nabi kata kamu aku di Madinah pun tak makan benda ni, jadi aku tak makanlah. Bagaimana kita nak faham ni? Seperti orang Kelantan lah, orang Kelantan. Budu ni ada di Kelantan, betul tak? Cencaduk ni berada di Melaka. Jadi kalaulah kita pergi ke Kelantan, orang tahu ni ustaz ni budu, ni ustaz budu. Budu ni ustaz, sedap ni, orang sini makan ni budu. Jadi ustaz tu dia ni orang Melaka makan cencaduk. Dia kata apa? Dia kata ambo tak makan budu ni. Sebab apa? Di kampung ambo di Melaka ni tak ada budu. Ada cencaduk je. Itu maksud dia. Bukan kerana Nabi nak mengharamkan perkara tersebut. Nabi nak kata tempat aku tak ada. Begitu juga ustaz pergi Melaka ni, ustaz cencaduk ni, budu tak ada budu, cari budu juga. Jadi orang Melaka kata tak ada ustaz, orang sini makan cencaduk. Jadi ustaz kata, oh kampung ambo tak makan cencaduk, kampung ambo pakai budu je. Itu maksud dia. Ni. Jadi analogi itu kita boleh faham. Jadi itu yang dimasukkan dengan hadis takrir, pengakuan baginda Nabi SAW. Selanjutnya pernah juga dinamakan sunnah itu suatu yang ditunjuki oleh dalil syarak, baik berdasarkan dalil Quran ataupun berdasarkan hadis, maupun berdasarkan ijtihad para sahabat, seperti mengumpulkan mushaf Quran dan menyuruh manusia membaca menurut mushaf Utsman, dan seperti membukukan ilmu, menyusun dan mengarangnya. Baik, iaitu satu perkara lagi, yang mana benda yang baru, benda yang dinamakan sunnah, suatu yang ditunjuki oleh jalan syarak. Tidak ada pada zaman Nabi, tetapi ditunjuki hasil daripada kefahaman daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seumpama dibukukan mushaf menjadi mushaf Utsmani yang kita baca ni, mushaf Utsmani pada zaman Sayyidina Utsman. Jadi satu mushaf nak menunjukkan satu perpaduan, satu jenis bacaan mengikut satu Al-Quran. Jadi benda ini tidak ada pada zaman Nabi.
Nabi tidak suruh. Kemudian itu berlaku, maka perkara itu dibenarkan oleh syarak. Dan juga membukukan ilmu mustalah hadis tak ada pada zaman Nabi. Maksud ni ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif ni, ini maudhu' ni, palsu. Tidak ada istilah itu pada zaman Nabi. Begitu juga istilah usulul fiqh. Istilah apa lagi? Istilah usulul fiqh, istilah fiqh dan sebagainya tidak ada pada zaman Nabi SAW. Jadi benda itu berada selepas kurun, adapun kurun yang ketiga. Jadi benda itu ada jauh daripada zaman Nabi. Jadi adakah salah ulama buat benda tu? Jadi tidak salah, tuan-tuan. Jadi menunjukkan petunjuk syarak membenarkan perkara tersebut. Dan inilah yang disebut oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, yang mana Syekh Izzuddin Abdul Salam membahagikan bid'ah itu kepada 5. Kepada 5, tuan-tuan. Mengikut hukum taklifi, ada bid'ah yang menunjukkan wajib buat, iaitu membukukan mushaf, mencetak Al-Quran. Betul tak? Mencetak Al-Quran, cetak, tak kira lah berapa, berbelion ke, maka itu adalah bid'ah yang wajib kena buat. Kalau kita tak cetak Quran, maka tidak adalah Quran, tak sampailah kita. Betul tak? Yang kedua, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, bid'ah yang wajib iaitu mempelajari ilmu nahwu dan saraf ataupun grammar bahasa Arab, dan mempelajari ilmu usul fiqh. Kenapa? Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada cara lain untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada cara lain untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah kecuali kita kena faham dulu ilmu tata bahasa Arab. Seluk-seluk bahasa, seluk dari sudut bahasa Arab, sudut balaghah, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu mantiq dan sebagainya. Begitu juga tidak kita boleh nak keluarkan hukum kecuali kita faham ilmu usulul fiqh, ilmu qawaidul ahkam, qawaidul fiqhiyah. Jadi kaedahnya ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna kita nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali illa bihi, kecuali kita pelajari bahasa Arab, kita pelajari usulul fiqh. Segala ilmu yang berkaitan yang untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah untuk tujuannya untuk mengeluarkan hukum, maka fahuwa wajib. Maka mempelajari ilmu-ilmu tersebut menjadi wajib. Ini kaedah ulama pakai. Bukan kata bid'ah itu semua sesat, tidak. Lawan dari sunnah itu ialah bid'ah. Lawan sunnah bid'ah. Bid'ah ni benda yang baru, muhdasat, iaitu benda yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Benda tu ada selepas zaman Nabi. Selepas zaman Nabi, iaitu zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sebagainya sampai ke hari ini. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ba'di, rawahu Abu Dawud. Satu hadis riwayat lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, pun ada juga riwayat tersebut. Bermaksud berpeganglah kamu bersungguh-sungguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' yang mendapat petunjuk sesudahku. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan masalah bid'ah ini, iaitu perkara yang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada contoh ataupun tidak diperbuat oleh baginda Nabi SAW ketika hayat baginda Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan dengan perkara yang baru. Jadi perkara baru ini adanya selepas zaman Nabi. Jadi persoalannya, adakah semua benda yang baru yang tidak ada contoh daripada Nabi ataupun zaman Nabi semua dikategorikan sebagai bid'ah? Itu persoalannya. Jadi kita kembali kepada kefahaman para alim ulama terhadap maksud bid'ah itu sendiri. Sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu al-bid'atu bid'atan. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua.
mahmudah wa mazmumah, iaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudah. Kata Imam Syafi'i, mana-mana perkara ataupun perbuatan ataupun tingkah laku yang selari dengan sunnah Nabi SAW, maka itu yang dimaksudkan dengan bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmumah. Mana-mana perbuatan, tingkah laku ataupun apa-apa yang bercanggah dengan sunnah Nabi, itu yang dimaksudkan dengan bid'ah yang sesat. Maka kita fahami bahawasanya bid'ah itu yang selari dengan sunnah boleh kita buat. Yang tidak selari dengan sunnah, tidak ada asal dia, tidak ada dalil asalnya, maka kita tidak boleh buat. Jadi adakah perkara-perkara yang selalu kita buat di Nusantara, tahlil arwah, talqin di kubur, baca yasin malam Jumaat, ataupun amalan-amalan lain yang mana tidak ada pada zaman Nabi? Adakah itu yang dimaksudkan dengan bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela? Ini kita nak tengok satu fatwa daripada Fatwa Selangor. Saya baca. Menurut Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, Jawatan Kasar Fatwa Negeri Selangor atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang menyatakan dalam jadual dan disiarkan menurut subsection 48/6 enakmen itu, iaitu jadual fatwa menangani persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf ataupun khilaf perkara furu'. Jadi perkara furu' kita faham tak? Iaitu berkaitan dengan fiqh. Kalau perkara usul berkaitan dengan akidah. Jadi bid'ah dari sudut khilaf, dari sudut masalah akidah tak boleh. Tak boleh kita nak berlapang dada, tak boleh kita nak toleransi. Seumpama akidah Syiah, seumpama akidah Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya, dah tentu dah nampak jelas menyeleweng daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh berlapang dada. Yang boleh berlapang dada, yang boleh kita nak menangani dalam masalah ikhtilaf dari sudut fiqh. Jadi persoalan khilafiyah adalah perkara ijtihadiyah yang dapat kita faham. Perkara khilaf ini dia ada berkaitan dengan masalah ijtihad. Kerana apa? Kerana tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itulah berlaku ijtihad dari kalangan mujtahid, ulama fiqh. Dan tidak boleh sama sekali dihukumkan bid'ah. Dan perkara ini yang saya akan sebut sekejap lagi, tak boleh kita kata perkara ini bid'ah yang sesat. Kerana apa? Kerana perkara ini masalah ijtihadiyah. Bila kata ijtihad, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Kerana amalan tersebut telah diterima dan menjadi amalan ulama muktabar sejak dahulu. Pandangan jumhur ulama sewajarnya menjadi ikutan masyarakat Islam dengan mengutamakan perkara asas dalam berdakwah dan tidak membesar-besarkan perkara khilafiyah yang boleh menggugat perpaduan umat Islam. Jadi sepatutnya kita ni kena tekankan masalah akidah, masalah perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Itu yang kita kena tekan. Patutlah ada kaedah fiqh, la yunkirul mukhtalaf fihi. Jangan kamu ingkar menolak perkara khilaf. Walakin yunkiru al-mujma' alaihi. Kamu kena ingkar, kena bergaduh, kena kata apa? Kena bergerak atas masalah yang diijma'kan oleh para ulama. Masalah hukum halal dan haram, judi, arak, zina, curi dan sebagainya. Tentulah hukum itu diijma'kan oleh ulama sebagai haram. Maka ada orang kata halal, barulah kita kena bergaduh, kena bergerak. Kerana apa? Kerana menyalahi hukum. Jadi masalah ikhtilaf ini masalah ijtihadiyah.
Di mana amalan-amalan yang didakwa sebagai bid'ah, yang didakwa oleh sebahagian orang sebagai bid'ah yang sesat, iaitu membaca Yasin pada malam Jumaat. Baca Yasin pada malam Jumaat didakwa sebagai bid'ah yang sesat. Tak boleh kita kata bid'ah. Fatwa ni larang kita kata bid'ah kata tersebut. Kerana apa? Kerana baca Yasin malam Jumaat ke malam Sabtu ke malam Ahad, lagilah dah rajin kan nak baca lepas subuh ke, lepas Jumaat ke, lepas Asar ke, lepas Maghrib ke, lepas Isyak ke, terpulanglah. Ikut kita nak baca bila masa. Tidak ada masalah baca Yasin. Tidak bercanggah dengan hadis yang baginda sarankan kita baca surah Al-Kahfi. Tidak salah, tidak menyalahi. Hak balik kita buat dua-dua. Yasin pun kita baca secara berjemaah di surau, dan juga Al-Kahfi kita baca juga di rumah. Itu yang terbaik. Boleh jadi ulama tu dia nak baca surah Al-Kahfi selepas Maghrib, tak habis setengah jam. Tak habis tuan-tuan, tak habis. Kurang-kurang yang biasa, orang yang lidah biasa, kurang-kurang dekat dengan sejam. Jadi masuk waktu Isyak. Jadi amalan itu dibuat kerana apa? Kerana pertama sekali nak mengumpulkan manusia. Yang mana boleh jadi ketika itu manusia ni bila mana sudah sembahyang Maghrib, biasa balik malam Jumaat ni tak ada kuliah. Jadi orang balik ke rumah, duduk saja, orang pergi ke kedai kopi, duduk sembang benda kosong. Daripada mereka buat benda yang kosong yang tidak ada manfaat, maka ulama dia kumpulkan untuk baca Yasin. Untuk baca Yasin pada malam Jumaat. Yang kedua, konsep pengamalan hadis dhaif pun tidak ada masalahnya. Jumhur ulama hadis mengatakan boleh kita beramal dengan hadis dhaif yang ringan. Beramal dalam masalah fadhailil a'mal. Boleh beramal. Nak baca kuliah Ayyuhal Kafirun 4 kali, menyamai pahalanya membaca satu buah Al-Quran. Tidak ada masalah. Perkara-perkara yang dhaif. Jadi setengah orang tu dia ekstrim, bila kata hadis dhaif dia pelekeh. Itu yang silapnya. Hadis dhaif ni dia lemah. Dia bukan maudhu', dia bukan palsu. Ini yang kita kena faham. Hadis dhaif dia tetap hadis, cuma dia lemah dari sudut boleh jadi perawi itu kurang ingatan dia, lemah ingatan, kurang siqah. Itulah hadis itu menjadi lemah. Tapi dia tetap sebagai hadis. Dia bukan orang kata surat khabar di tepi jalan. Tak boleh kita pelekehkan hadis dhaif ni. Selagi mana dia tidak capai ke masuk, dia tidak jatuh kepada hadis yang palsu. Kalau dia palsu, barulah kita kena tolak. Kita tidak boleh terima hadis palsu. Hadis dhaif ni tuan-tuan, dia boleh naik maqam menjadi hadis hasan. Sekiranya ada hadis yang hasan ataupun sahih yang menyokong hadis tersebut. Jadi hadis tersebut naik maqam, naik darjah, dia menjadi hasan. Sama ada hasan li ghairi ataupun hasan li zati. Jadi kita tidak boleh mempelekehkan hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis lemah itu tetap hadis disadarkan kepada baginda Nabi SAW. Yang kita kena tolak, betul-betul tolak, betul-betul kita kena tak boleh nak terima, iaitu hadis palsu. Itu jelas bukan daripada Nabi SAW. Dan insya-Allah saya rancang masa cuti 5 bulan itu saya pergi ke Kuantan, ke madrasah kawan saya kat sana. Ada seorang ulama hadis di sana, iaitu Maulana Johari. Dia ada buku Ma'atafi di Kuantan, yang mana dia ni orang yang hebat, orang yang alim dalam bidang hadis, yang belajar di India bertahun, berpuluh-puluh tahun. Dan sempat dia ni, Maulana Johari ni, dia belajar satu perguruan dengan keturunan Imam Al-Bukhari. Keturunan Imam Bukhari. Cerita dah, tak cerita lagi tak? Tak cerita lagi, asal baru. Jadi nak cerita sikit. Keturunan Imam Al-Bukhari, dan silap saja keturunan yang ke-26. Hebat terhebat cucu cici Imam Al-Bukhari. Tak cerita lagi Imam Al-Bukhari ni. Imam Bukhari ni saya dah cerita dah sudah ni, orang yang hebat. Nak cerita cucu cici yang jauh tu, keturunan yang ke-26. Belajar hadis. Satu hari Maulana Johari ni, dia dengar Walkman. Dia bukan lagu dengan lagu Kushku Tahir. Bukan dengan lagu di tempat dia dengar Al-Quran. Dia letak di telinga dia. Kenapa? Kerana dia nak mengulangi hafalan dia. Tiba-tiba lalu kawan dia tu,
iaitu keturunan Imam Al-Bukhari. Dipanggil Ta'al. Jadi dia letak earphone ni di telinga kawan tu. Kawan tu dengar yang Quran, sedap bacaan dia, bagus-bagus. Jadi dia kata apa? Dia kata, inilah yang Maulana yang hari member dia. Inilah kali pertama aku ambil benda ni letak di telinga. Allah Rabbi hebat. Bukan kata di Uzbekistan ni. Kalau tak maju, ada walkman dia semua ada. Tapi nak jaga dia, jaganya benda tak sehnya maksiat, jaga hafalan dia, nak ikut Nabi SAW, sehingga kan tak pernah letak earphone di telinga. Apatah lagi nak dengar perkara ataupun lagu-lagu yang melarakan. Jadi hebatnya dia ni, bila selepas solat Isya, solat sunat apa ni ba'diyah, dia mula solat malam. Mula solat malam. Bila dia baca Fatihah, sudah subuh saya esok An-Nas. Setiap malam itulah amalan dia. Tak tahulah macam mana Allah Ta'ala bagi kehebatan kepada dia. Kita ni kalau sembahyang 5 minit dah macam-macam dah, mengantuk dah, membuyuk hayat ke kanan ke kiri dah. Itu dah tidur dah, main tanya tidur dah tu. Baru pukul 4. Bagaimana Allah Ta'ala bagi kehebatan kepada beliau, rasa tak mengantuk, rasa lazat sembahyang. Apabila baca surah Al-Fatihah, sudah-sudah tu 5 minit, 10 minit dah subuh, habis surah An-Nas. Begitulah rutin dia harian dia. Allah Rabbi, tidak pelik lah. Ada lagi zaman sekarang ni. Ingat pada tak ada dah. Kalau kita baca kitab Tazkiratul Huffaz Imam Az-Zahabi, cicit kepada baginda Nabi iaitu Ali Zainal Abidin, sembahyang malam tak kurang 1000 rakaat setiap malam. Imam Asy-Syafi'i sendiri bagikan masa malam ni kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk tidur rehat, satu bahagian lagi untuk mutalaah, belajar kitab, baca kitab dan sebagainya, mengarang kitab dan sebagainya. Satu bahagian lagi untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada zaman sekarang ni tak pernah tinggal. Kalau kita tak tinggal tahajud, hebat dah. 2 rakaat setiap malam, tak apa dah. Sebelum subuh tu, bangun tu pukul 5 sembahyang 2 rakaat. Allah hebat tu. Hebat lah. Memang banyak fadilat dan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dia ni boleh buat setiap malam selepas Isyak sampai subuh. Kalau kita fikir dengan logik kita, masa mana Syekh ni tidur? Betul tak? Masa mana tidur? Paling tidak kita katalah dia ni tidur qailullah. Pukul 12 lah kita kata, 11.30 sampai 12.30 ataupun sampai 10 zuhur. Paling panjang pun sejam je. Tu je. Ulama ni tak tidur dah lepas subuh, tak tidur dah lepas asar, tak tidur dah. Waktu itulah mereka nak mengulangi, nak perangat-perangat apa hafalan mereka, Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau kita katakan sejam setengah, lebih kurang paling banyak dia tidur satu hari, Allah hebatnya yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada beliau. Jadi bapa tu saya cerita tu, apa cerita ni bapa? Nak supaya pertama sekali kita hubbul ulama, kita menyayangi para alim ulama. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i kata, aku cinta, aku kasih kepada orang yang soleh. Kerana apa? Kerana aku menganggap, aku harap di akhirat esok mereka ni boleh bagi syafaat kepada aku. Kerana apa? Kerana aku ni cinta kepada mereka, walaupun aku bukan dari sebahagian daripada mereka. Itu Imam Asy-Syafi'i kata. Jadi kita ni kena sayang kepada para alim ulama. Dan yang kedua, kalau boleh kita ikutlah jejak langkah ulama, sedikit demi sedikit. Tak mampu nak buat itu satu malam beribadah, tak mampu. Kurang-kurangnya 2 rakaat setiap malam. Paling-paling tidak lah, paling-paling malam itu. Malam juga, okeylah kita buat senggang. Hari ni tahajud, esok dom, rehat, lusa buat tahajud. Jadi kita latih diri kita. Kena latih tuan-tuan, kena latih. Jadi oleh kerana itulah, bila mana kita latih diri kita untuk beribadah, semoga Allah Ta'ala bagi kemuliaan, semoga Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada kita. Kita boleh beramal setiap malam. Baik, kita habis sedikit satu perenggan tajuk. Sementara itu ulama fiqh berpendapat bahawa sesuatu yang diterima dari Nabi dengan tidak difardukan dan tidak diwajibkan dinamakan sunnah. Ada dalil qat'i nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan
tidak wajib. Tidak menunjukkan wajib, maka ia menunjukkan kepada sunnah. Imbangannya ialah wajib, haram, makruh dan mubah. Jadi kembali kepada hukum taklif. Lawan kepada hukum taklif tadi iaitu bid'ah. Seperti mana talak, cerai yang dijatuhkan dalam haid, menurut mereka dinamakan talak bid'ah. Talak bid'ah ni kita talak, kita ceraikan isteri ketika mana isteri itu dalam keadaan haid. Dipanggil talak bid'ah. Ulama Syafi'i mengatakan bahawa sunnah itu ialah sesuatu yang dipahdani orang yang mengerjakannya, tidak disiksai orang yang meninggalkannya. Iaitu sunat ini, sunat ini adalah sunnah. Bila kita buat, kita dapat pahala. Bila kita tidak, kita tinggal, kita tak dapat dosa. Itu maksud sunat. Dari sudut pandangan alim ulama. Jadi ada dalil yang menunjukkan wajib, ada dalil yang menunjukkan sunat, ada dalil yang menunjukkan harus dan sebagainya. Jadi apabila tajuk ini sedikit sebanyak berkenaan dengan ilmu mustalah hadis, tak masuk lagi ni. Tak masuk lagi ilmu mustalah ni. Ini berkaitan dengan pengertian baru, definisi hadis, definisi sunnah dan sebagainya. Tak masuk lagi ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis kita akan bahaskan pada tajuk, dua tajuk yang ke depan ni, berkenaan dengan sanad, dengan isnad, dengan sahih, hasan dan sebagainya. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Kita berhenti pada tajuk ni, dan insya-Allah kita akan sambung bulan depan, iaitu tajuk perbezaan antara hadis dengan hadis qudusi. Apa bezanya? Jadi semoga kita dapat manfaat daripada ilmu yang kita pelajari pada malam ini, dan kita boleh beramal dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita cinta pada sunnah Nabi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.